Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah pergerakan market untuk hari ni dalam pergerakan yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours. So guys, let's go kita pergi ke Coin Market dulu untuk tengok apakah perkembangan crypto market untuk tempoh 24 hours. So inilah Coin Market Cap. Siapa yang masih baru dalam crypto, anda perlu tahu untuk cara baca Coin Market Cap ni. Right? So yang pertama kita perlu tengok adalah total market cap tu sendiri, iaitu total market cap tu berada 1.3 trillion, and then kita tengok dalam tempoh 24 hour berlaku pengurangan sebanyak 2.8%, which is untuk kali ni bermakna kita tengok dalam secara keseluruhannya market memiliki kejatuhan lah, which is coin akan sedikit decrease lah dia punya value. Kemudian tengok volume. Alright, volume 66 billion, which is ada sedikit peningkatan sebab pagi tadi dalam 51 tu, tak silap tu 66 daripada 51 billion ke 66 billion, mesti ada peningkatan. Kalau tengok sini almost dalam 8%. Tengok BTC dominant terus melakukan peningkatan hampir 46%. So peningkatan ambil 0.35%, which is sekiranya dominan meningkat, tengok harga BTC jatuh lah. Sebab apa dominan meningkat tapi harga BTC jatuh? Disebabkan total market cap berkurangan. Tetapi sekiranya total market ni meningkat, dominan juga meningkat, ini bermakna kita tengok harga BTC akan menaik lah, ataupun seperti kita tunggu. Itu yang kita tunggu untuk selama ni. Kira itu yang berlaku, market meningkat, dominan meningkat, itu akan kita tengok harga BTC akan melakukan buran ataupun pembeli akan tengok all time high barulah untuk BTC khususnya. So guys, let's go kita pergi harga review untuk harga untuk hari ini. So untuk malam ni Bitcoin berada di 32.4k, which is tu tak silap harga paling rendah inilah 31 lebih, right? Turun 31 lebih yang ditunjukkan di chart, which is tempoh 24 hour berlaku pengurangan 2%, and then weekly 6%, monthly 17%. Which kita tengok hari ni semua bleeding. Semua bleeding sebab apa? Market cap jatuh dan BTC juga jatuh. So which kita tengok yang main coin saja yang penting. Pertama BTC, so macam juga ni BTC ada drop sampai 31, nanti tu tunjukkan. Ethereum pun ada juga, ni drop sampai 1.8k, which is dalam sebelum ni kita dalam 2.2, 2.3 kan. Sebab tu cakap bila market cap jatuh, tu expected lagi market cap akan jatuh dalam 1.2 trillion, ataupun paling worst adalah di 1 trillion. Tu bila jatuh, market cap jatuh dalam kawasan tu, which is expected pun tu dalam Bitcoin akan bermain dalam bawah 30k, which is sekiranya Bitcoin bermain 20k, all coin akan jatuh lagi teruk lah, which is Ethereum bermain dalam 1.7, 1.6, and then tengok Binance bermain dalam 280, Cardano mungkin balik ke 90 sen dolar, and then XRP dengan Dogecoin akan getting worse lah. XRP expected tu mungkin dalam 0.4, and then Dogecoin paling lower lah 15 sen, jatuh bawah 15 sen memang teruk lah untuk Dogecoin. Orang kata untuk technical hasil memang teruk lah. And then tengok untuk lain, Uniswap pun semua jatuh daripada 17, ok, dia punya Matic. Solana semalam kita bincang berada di kawasan, tapi kawasan support dalam 24. So very good untuk Solana, walaupun BTC market jatuh, pembeli Solana jatuh dalam kawasan support saja. Berbanding dengan contoh XRP dengan Dogecoin, dia dah berada di last support. So sekiranya jatuh lagi ke bawah, probably jatuh ke bawah support. So bila jatuh di bawah support, expected untuk recovery yang lambat lah. RAM tengok Matic dia punya nada ni 0.9, iaitu Joe cakap ada nak buy sekiranya ada price sampai dia hampir 0.9, tapi probably Joe akan hold dulu. Sebab apa? Matic tengoklah probation dan tengok market, total market dan BTC juga masih lagi ada potential untuk drop lagi bawah. So expected tu Matic probably tu akan boleh dapat lebih bawah lah, lebih murah lah, dalam 0.4, 0.5 tu pasti nanti kita tengokkan di chart. Alright guys, let's go kita pergi ke chart untuk tengok apa yang dah berlaku untuk hari ini. Yang pertama kita akan pergi ke total market dulu, ibu untuk crypto. So which is secara keseluruhannya kita akan tengok apa yang dah berlaku. Dari semalam, daripada awal minggu tu, the expected sebelum ni, daripada awal minggu itu kita berada price itu di dalam kawasan ini, price naik ke atas, dan macam juga the expected kita ada minor resistance. Probably price tu akan buat rejection ini, dan price dah pun buat rejection selama 2 minggu ni. Daripada tarikh 12 Julai minggu ni minggu ni ada apa? 12, hari Isnin. Daripada hari Isnin tu kita tengok price dah pun buat rejection yang panas ni, which is expected untuk berlaku dari ikut channel ni. So price dah pun follow betulan channel ni, tu almost touch. Now sikit rebound, ada akan berlaku lagi penurunan sepati, ataupun berlaku ke naik ke atas sebelum melakukan ke bawah, tak pasti. Sebab bawah ni ada support, which is adalah minor support, macam tu tarik sebelum ni.
swing high to swing low. So kita ada 0.6 dan 0.7. Kita ada support ni, which is kita akan extend sikit untuk dipanjang, which is kita tengok ini sampai sini. So the expected zone price tu akan pergi sampai ni, dan price target kita untuk falling channel ada, rising channel kita ada dua. Yang pertama yang ini, tuturan ni kepada masih baru. Contoh yang ni kita ambil ni yang lower punya target, price breaking, alright, breaking kat sini, so expected tu, so price tu probably akan sampai di 1.2, sekiranya 1.3. Macam cakap sekiranya price tu 1.2 tu expect untuk harga Bitcoin dan altcoin akan turut melakukan kejatuhan. Tu probably harga ni, probably BTC kita akan nampak harga di kawasan 30. Dan another price target lah yang lebih panjang. Right, kita expected price breaking, price tu akan sampai di 26 di 1 trillion, which is 1 trillion ni price kira total market break kawasan ini. Do expected akan jatuh di 1 trillion. Sekiranya jatuh di 1 trillion, do expected price BTC probably akan berada di kawasan antara 26k ke 24k, which is punya next buy lah untuk hodling coin untuk BTC. Itu punya next buy tu lah di kawasan 24 dan di 26k probably. Tengok macam mana, tapi itulah next buy zone, kawasan buy untuk long term investor. So hari ni kita tengok ada sikit rejection daripada ni, which is almost trend line. Maybe trend line ni kita boleh adjust, right, macam ni. So probably kita dah sentuh kan, boleh adjust dia. Kita tengok ada 1, 2, 3 candle kat situ yang bertahan tu, which is kita boleh adjust. Tu now tu expected mungkin price tu akan berlaku sedikit kenaikan ke atas untuk sampai break trend line kat atas ni, makan 1.35. Right, kita tengok macam mana, sebab apa tu, tengok kat sini stock RSI dah oversold, dan RSI biasa pun dah berada di kawasan ni dan melakukan bounce. So expected tu probably dia akan sampai di kawasan 50 ni. Right, 50 RSI, kemudian expected zone untuk stock RSI akan sampai berada di atas, dan price ni probably akan sampai di kawasan ni. Dan kita akan tengok another rejection untuk itu, probably untuk price press ataupun drop lagi almost ke 1.2. Kita punya first target untuk pattern falling wedge ini. So falling wedge pula untuk rising channel. So expected tu sampai ke 42. So tengok apa yang berlaku. So yang data di crypto market berapa, itu yang tu dapatkan, yang tu tengok. So which is expected untuk price jatuh ke bawah. So bila jatuh ke bawah untuk ibu market, bila market crypto kita expectkan untuk kerja di bawah. So bila kita pergi ke coin lain, kita akan expected untuk melakukan dropping. So basically kita pergi ke dominant. Apa dominant ada sesuatu yang menarik berlaku. Alright, kita kena pergi ke weekly baru nampak. So which inilah weekly dominant. Macam tu kat kita ada monitor resistance dan support. Alright, resistance dan support untuk market dominant BTC. Tengok sebelum ni BTC daripada 70% dalam market berlaku penurunan banyak hampir ke 46%. So now berlaku sedikit bounce. So tengok adakah bounce ni reaction atau tak. Untuk weekly masih belum ada confirmation untuk price tu berada ke atas, which is price tu berada di kawasan ni. So expected BTC akan melakukan bull run, tapi itu kena link bersama dengan total market. Sebab apa? Jom kita ke forward, jom akan terang lebih detail. So untuk dominant, apa yang nampak di dominant ni, dominant kalau tengok ni ada trend line ni weekly. So ada yang dah break tapi dia masuk balik, which is kata ni weak sikit, and then dah masuk balik dropping. So probably ini dropping ni sementara untuk melakukan kenaikan balik. Okay, kita lihat sekiranya BTC terus melakukan kenaikan, which is sepatutnya ini untuk buran. Tetapi kalau kita tengok harga total market cap macam cakap ni, dalam bagi position dalam 1.2 1 trillion, and then dominan meningkat, kita akan tengok walaupun dominan meningkat dalam pasaran, tapi akan menyebabkan BTC drop. Sebab apa? Sebab total market meningkat. Tapi sekiranya market cap meningkat, dominan meningkat, barulah harga BTC meningkat. Tapi altcoin akan suffer lah. Altcoin mungkin akan buat pergerakan sideways. So itu untuk cara kita baca secara market ni. Orang kata orang kata bila kita tengok market, kita tengok dominan tu, kita tahu apa yang pergerakan akan berlaku di chart coin. So juga kita pergi ke Bitcoin, right, main coin untuk crypto. Alright, ini harga BTC tu apa yang tu tengok kan untuk pagi tadi. So which is kita masih lagi di kawasan bawah antara 36 ke 30k. So which is dalam kawasan bearish territory. So which is bila bearish territory, kita expected harga pun jatuh ke bawah. Tu samalah, link lah dengan data yang kita dapat di crypto market, which crypto market akan melakukan jatuhan. So expected untuk BTC melakukan jatuhan. And then kita dapat tadi di market cap, market cap akan ada sikit peningkatan.
BTC akan ada sedikit peningkatan untuk malam ni ataupun sikit recovery untuk sampai ke trendline. So yang ni yang you cakap tadi, expected ada sedikit akan melakukan ada sikit peningkatan ni, which is yang apabila itu berlaku, kita akan expected untuk BTC juga akan sikit melakukan peningkatan. Which is kalau dengan BTC lepas ada untuk hari ini, alright, kita hari tengok ada kejatuhan, alright, daripada ni dua target daripada hari Isnin itu, price sampai sini dah melakukan jatuhan dan dah pun sampai. So sebelum ni tu ada monitor ini, ada trendline, alright, yang ini pattern ini dan pattern channel. So nak tengok dia bermain di mana, which is sebelum ni kita tengok price tu bermain dalam kawasan ini. Dari kawasan ini untuk triangle, kemudian expected untuk kawasan tinggal, adakah dia akan break bawah. Kalau dia break bawah, kita akan follow channel. Kalau dia break ke atas ni, kita expected dia naik ke atas dalam ke bawah. So now kita akan delete yang ini. So, macam tu bagi tadi, tu nak monitor antara triangle ataupun channel. So sekarang ni tengok price dah confirmation dia ikut channel, so which yang ni kita delete. So the expected price itu ke mana sekarang ni? So expected price itu pembeli akan melakukan kenaikan ke atas untuk sampai balik ke kawasan trendline ini, which pergerakan ni probably akan kita nampak lebih kurang macam ini. Which kita tengok kali ni, tengok daripada resistance, swing high to swing low, kita akan dapat untuk resistance lebih kurang di kawasan ini. Di kawasan resistance tu akan buah color. So the expected untuk price tu naik ke kawasan itu, almost ke kawasan tu, dan kita tengok ada juga kita ada trendline. So expected tu price tu pembeli akan melakukan kenaikan slowly untuk at least sampai ke kawasan ini sebelum melakukan net dropping. Sebab apa kita perlu pakai? Sebab apa kita tengok harga price kat sini dah pun berada stok RSI, dan kita tengok stok RSI dah pun berada di oversold, dan ini pun dah berada di oversold. Tu memang susahlah untuk price itu terus melakukan kejatuhan bawah. So price perlu recovery ke atas, berada di overbought. So expected tu sampai di kawasan ni, dan barulah melakukan another dropping ke bawah untuk kita punya price target. At least yang first target kita di kawasan 30k. Sebab apa 30k macam cakap tu ada di kawasan ni, price masih lagi antara pergerakan yang besar antara 42 dan 30k. So kita ada minor juga resistance di atas kita, ada 36 ke 30k. So which is kita price expected tu untuk sampai 30k sebelum breakout 30k. Dan tengok weekly ataupun daily confirmation bawah break 30, barulah ke price target kita di kawasan 26. So macam yang cakap tadi, untuk untuk BTC pun ada price target juga, dua price target. Yang pertama di 30k dan 26k. Okay, untuk siapa yang masih baru mungkin tak ingat yang apa, tak nampak yang tu buat ni. So which is tu akan tunjukkan kenapa tu ada price target di kawasan 30 dan 26k. So pertama yang kita tengok sebelum ni, kita ada ikut ni rising channel, right, rising channel ini, so which is 68% untuk break ke bawah ataupun inilah continuously pattern. So price dah pun break kat sini, so price target dia adalah yang pertama kita akan ambil price target. Okay, yang first, yang short, kita akan ambil yang ini price target dia. Alright, so price target yang pertama kita adalah di kawasan 30, point of breaking kat sini. So kita akan ambil draw. So first target lah kita 30. So untuk sampai 30, the expected pergerakan ni macam saya cakap tadi akan melakukan penaikan ke atas sikit untuk price berkala di overbought, dan kemudian barulah perjatuhan untuk sampai at least ke 30 masih dalam kawasan ni. Which kita tengok lah, dan ni ada peluang tu lah untuk masuk position untuk trading. And then untuk yang lebih besar, target yang lebih besar itu yang ini, kita ambil yang ni pergerakan. So expected point of breaking sama juga. So price target lah di kawasan 26k ataupun whatever price di kawasan trendline ini. So which is expected dia akan bereaksi dengan trendline ni. So untuk sampai 26 ni, the expected price tu akan bermain kawasan ini 30, mungkin ada rejection jatuh 30, and then buat kenaikan 30 rejection, and then kita kalau ini berlaku rejection naik ke atas balik dan melakukan kita confirmation lah bahawa 30 menjadi resistance, and kita akan probably target di kawasan 26 untuk first buy. So which is pergerakan ambil apa, probably dalam bulan 8 untuk sampai 26 mungkin. Kalau ikutkan timeline ni, alright, kalau jatuh dia boleh jatuh cepat pun tak masalah, tapi tu kalau ikutkan trendline ni, so expected paling lambat probably paling cepat probably dalam bulan 8, awal bulan 8 ataupun dalam bulan antara bulan 8 ke bulan 9, probably kita akan nampak dalam 26k 24k, which is yes masih lama tu. Jadi sekarang ni kita ada di kawasan consolidation tu, price masih lagi
tak buat sembarang keputusan. So kita tengok sekiranya break bawah 30, kita akan nampak kawasan ke 26 antara price 30 ke 26. So ini adalah price target yang tu tunggu kan, iaitu 26k first target untuk buy, kemudian ada another target lah untuk 24 dan 20k. So itu untuk BTC apa yang berlaku hari ni. So which is untuk update dia punya untuk update dia punya trade. Alright, trade tu dia dah pun tutup sebab dia dah ambil profit 50%, kemudian dia dah ubah dia punya stop loss pada profit, dan dah stop loss pun dah break lah. So which is kalau dia tunjukkan dia punya chart untuk trading, okay yang ni, so which is so expected memang jatuh bawah ni, which is maknanya dia dah letak price target di kawasan ni. Kalau tengok ada 31.6, which is kalau kat sini tengok 31.6 punya price target untuk ambil. Dia dah sentuh, tapi disebabkan ada spread, so dia tak close lah. Dia tak close, kemudian dia punya stop loss ada di kawasan biru ni. Right, stop loss biru ada 32.66 dan dah sentuh pun tadi 36. Tapi dia dah ambil profit kat sini 50% maknanya. Dia dah ambil sedikit. Oh, so bukan 30 down ni bukan dia tak hit, dia hit. Dia dah ambil profit 50% daripada total trading. Then dia expected untuk ambil another profit lah bawah ni, tapi price tu dah melakukan kenaikan ke atas dan tentu je punya stop loss, dan dia punya position masuk itulah di kawasan 33.4 kawasan ini, dan entry position ini stop loss position, which is dia dah dapat 50% profit, kemudian dia dapat untuk stop loss untuk another profit lah. Tapi akhirnya dia punya trade untuk Bitcoin di Bybit dah pun melakukan kejatuhan. So bila dah berlaku dah trade, so which dah keluar. Tu tengok okey kat sini dia punya position dah memang tak ada. So kat ini okey, dia punya terlock up pula. Okey, tak masalah, dah try untuk yang ini terlock up tak. Okey, so ada lagi tu refresh je. So tengok tadi untuk dia punya trade dah tak ada. Dia punya trade dah tak ada. Right, position dah tak ada, tapi close on profit dah lah. Which dah close on profit. Sorry, yang ini bukan, yang ni yang lama ni. Ini USD, kita akan tengok USDT. Okey, kita ambil USDT. Kita ambil USDT. Okey, yang ni. Tu tengok dia punya position dah tak ada. Right, the position dah close. So kita tengok kat sini, so punya position dah tak ada. So close profit pula tu ada dua lah, which is yang pertama tu ambil 30% tadi. So harga tadi dapat dalam 5%, dapat hampir $5, 4.7. Kemudian top loss 2.4. So which is total profit untuk first trading tu untuk selepas 4 bulan tu dalam $7 lah, $7. So which is tu masuk pun $10 tak banyak pun. Tu expected tu back in pun dalam $100 je. Right, $100. Tapi ada fee, dia transfer daripada Binance ke Bybit $100. So fee transfer $10. So masuk dalam ni ada $90 je. So ni untung untuk first trade tu selepas 4 bulan tu $7. So masih dalam profit lah. Tapi tu masih lagi untuk try untuk masuk another position untuk dapat balik tu punya ni lah, untuk fee tu, untuk cover fee. So masih ada dalam $3. So nanti tu akan tunjukkan kat mana tu punya net position untuk short, which is tu ada position short tu, nanti tu akan sharekan kat mana, which is tu ada dah position tu, mesti nanti kan tu share lah di punya kat YouTube ni. Bila tu dah masuk nanti tu sharekan kat mana position. So untuk pergerakan Bitcoin, which is expected sekarang adalah akan melakukan kenaikan ke atas sebelum melakukan ke bawah. So kita tunggu je apa yang berlaku. Tu lagi kita pergi ke chart lain untuk tengok. So kita Ethereum, tengok Ethereum sebelum ni dah 2 pointer, kenapa jatuh hampir ke 1.8. Alright, kita tengok sebelum ni macam cakap, kita ada pattern bullish. Alright, ni descending Brownian wedge, expected 3000, tapi sekiranya price Ethereum lambat naik atas, BTC dia drop dulu, baru dia akan jatuh. Jadi kita ada second ascending Brownian wedge, which is adalah pattern bawah, so expected zone. Yang ni dah kita tak boleh pakai. So yang ni kita akan delete. Right, kita akan delete dan kita akan monitor yang ni. Terus price target yang untuk inilah yang ini. So expected point and breaking. So price target ialah di sampai ke 1.7, which is price kita pun dah turun hari ni sampai ke 1.8 untuk Ethereum. So macam cakap, whatever price
Kalau anda nak beli Ethereum, probably anda boleh tunggu di kawasan dalam antara 1.8 dan 1K, which is whatever price dalam kawasan ni very good position untuk long term lah untuk Ethereum. Which is Zul pun berminat untuk beli Ethereum sekiranya price jatuh tu, tapi Zul masih lagi tunggu untuk bottom untuk Ethereum tu ni. Untuk BNB Zul expected sekiranya market cap jatuh ke 1.2, maybe Zul akan buy sedikit tu Ethereum, and then sekiranya market cap jatuh dalam 1 trilion, and then kita tengok harga Ethereum tu berada di mana, expected tu mungkin dalam 1.3, 1.4, dan mungkin tu akan buat position untuk buy untuk long term, bukan untuk trade, untuk buy untuk hold, which is tu akan buy untuk long term punya investor tu untuk Ethereum. Tu tadi ada yang tanya tu kata SRP naknya. SRP kita tu tengok sikit. So SRP kat mana macam ni, apa performance dia. So SRP kalau kita tengok ni, tu akan pergi daily untuk tengok lebih jauh. Okay, ni daily. So kita tengok ini support resistance, tapi kita ingat ya, untuk SRP dia yang ini bukan last support sebenarnya. SRP untuk last support dah pun berada di atas. Last support lah di 1.6, 1.7. So ini adalah kata yang di price SRP berada di bawah support sebenarnya. Kenapa pasal dia akan tunjukkan di monthly. Kalau di monthly mungkin nampak ringi. Right. So ini all time high. So kita akan draw swing high to swing low, swing low to swing high untuk SRP, swing low to swing low. Tu tengok kat ini ada position support. Ini support. So sebenarnya inilah support untuk last support SRP. So sebenarnya SRP dah price dia bermain di bawah kawasan support. So macam cakap, setiap price yang bermain di bawah last support untuk price tu recovery lama lah. Sebelum ni kita tengok price tu dah kembali balik ke atas. Ini disebabkan BTC drop, dan kita nampaklah price tu pun drop. So kita perlu tunggu untuk next buran ataupun next buran untuk BTC. Kita tengok macam mana potential untuk SRP. Tapi baiknya untuk SRP masih lagi boleh untuk recovery atas balik support omongkan 1.5 ke atas. Sebab apa? SRP untuk kita tengok dia ada isu untuk mahkamah tu, which is masih lagi. Sebab apa? Dia antara old school punya coin lah, antara zaman-zaman Bitcoin dulu. So dia dalam market tu dalam top 10 lah, walaupun dah 10 tahun tu dalam top 10. Tu expected tu. Untuk sekarang ni tu expected SRP mungkin boleh jatuh lagi bawah. So which is untuk short term probably tak cantik. Untuk long term pun secara teknikal dan fundamentalnya tak berapa cantik SRP. Zul pun dalam position untuk tunggu keluar exit position dalam SRP. So sekarang ni Zul tak ada close lah SRP sebab Zul masih dalam keadaan negatif. Zul beli tu dalam $1.1. So now berharga di 0.6. So which is sekarang dah 50% negative profit untuk SRP. So Zul hanya boleh tunggu apa yang Zul buat. Zul akan tunggu aja posisi untuk buran. Zul expected hujung tahun ni BTC akan buran, dan expected untuk SRP pun akan melakukan buran at least sampai balik di 1.5, 1.6, which is tentu Zul akan exit position untuk SRP untuk buat keluar modal. Kemudian yang profit Zul akan biarkan untuk running. And then maybe tengoklah jika performance yang masih kuat, Zul akan hold. So which is untuk SRP sekarang ni Zul expected untuk price tu akan melakukan kejatuhan ke bawah lagi. Sebab apa? Kita ada channel, kita ada pattern ni, symmetrical triangle, ada kita ada symmetrical triangle ini, dan price target tu di kawasan bawah lah, umur sekarang 45 sen. So sekarang jatuh lagi bawah ni, kita expected lah maybe dalam 40 sen ke 30 sen kita akan nampak 40 sen ke 30 sen USD lah untuk SRP. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. Which is expected tu nak santai-santai je malam ni, tapi disebabkan ada sesuatu yang menarik di BTC, di chart dan di total market yang berlaku. So which is expected tu, dan tu pun nak update tu punya trading. Dan apa yang kita tengok ni adalah market akan melakukan kejatuhan lagi. So kita tunggu aja. Probably untuk hari esok mungkin kita akan tengok price recovery. Hari ni kita tengok price dah melakukan kejatuhan. Tu expected untuk hari besok atau malam ni probably akan ada price recovery mungkin sampai hujung minggu. Alright, ini kalau 18. So kalau expected tu untuk sampai sini probably sampai 18-19. So minggu ni untuk balance minggu ni adalah hari Rabu. So pergi hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ni probably kita akan tengok price akan buat recovery kat sini lah. And then 18 hari bulan, hari yang kita tunggu, hari Ahad, ada tak silap tu untuk Gale Scale yang kata 55 million BSD akan release tu daripada Gale Scale. Kita tengok result dia, adakah result tu akan menyebabkan dia price kita naik ke atas ataupun price tu turun ke bawah. Tu which Ahad ni kita tengok lah. Tu very news yang penting lah untuk minggu ni untuk kita tengok, dan apakah kesan ni ke atas market. So guys, rasa itu aja untuk malam ni. So sebarang pertanyaan boleh di ruangan komen tu, please like, please subscribe tu, tengok lebih banyak video ataupun review untuk daripada channel tu. So please
follow description di bawah, follow je punya Facebook. So Zul punya Facebook ada link di bawah, anda klik saja dan dia akan direct terus bawa anda ke Zul punya Facebook. Alright, ini Facebook Zul. So kenapa anda follow Zul punya Facebook juga, follow Zul akan update lah. Contoh hari ni Zul ada update yang ini. Untuk hari ni Zul ada update pergerakan. Kita tengok untuk petang ni sampai ni, dan expected tu price dapat sini rejection, dan price dah pun berada kawasan ni. So tengok adakah dia akan buat rejection daripada sini atau teruskan melakukan kenaikan. Zul expected dia akan melakukan kenaikan ke atas. Sebab apa? Dia lebih follow kepada channel. So, masih lagi tengok untuk arah pergerakan Bitcoin ni masih lagi boleh saja price dia ingat kita ada trendline ni, boleh saja price ni berlaku bump ke bawah, which is ni berlaku ke bawah dan break. Dia break trendline ni dan expected dia akan follow kita punya triangle. So sekiranya dia melakukan bounce naik ke atas, masuk balik di kawasan triangle, dia expected dia akan follow channel. So itu je antara anggapan ataupun apa ni tu punya kata anggapan untuk pergerakan arah market untuk BTC, which is kita masih tak buat sebarang long ataupun long pun short. Kita akan tunggulah, akan tunggu position short tu di kawasan ini. So nanti kalau Zul masuk, Zul akan share lah di YouTube tu ataupun di Facebook di manakah Zul punya position short. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video Zul, dan bantu Zul untuk dapat first 1k subscriber. So bila dapat 1k subscriber, apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat tengok Zul punya portfolio Bitcoin, which anda akan tengok secara detail dekat berapa banyak coin yang Zul ada dalam portfolio Zul, apa coin yang Zul ada, dan berapa jumlah Zul punya total investment tu, which is Zul total investment tu ni adalah 5 digit, which taklah banyak dekat, tapi 5 digit tu boleh lah. Orang kata tak banyak mana, tapi itu je yang Zul ada untuk investor, untuk invest dalam crypto, which is time by time Zul akan increase lah Zul punya asset dalam crypto, which is tengok harga pun makin jatuh, which is Zul akan expect more untuk invest dalam Bitcoin. So guys, please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.